Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabil Karim wa ala alihi wa ashabi kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام في الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تعويل واهدنا إلى صراطك المستقيم يا إلى العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قلت في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Rabba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa asy-syahr. Kata Rasulullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pertama-tamanya dan buat selama-lamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini dan ketika ini kita masih diberi ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat bertemu Ramadan yang ke-8. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan kasih dan sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam hinggalah ke saat hari ini kita dapat iman dan Islam. Bapa, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya takon kabari waras opora. Waras. Apa pernah ngomong waras ki? Kami wong sing Jawa ki. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, kerana dalam perjalanan hidup kita ini kita masih diberi keupayaan, peluang dan ruang oleh Allah dapat menjalani ibadah puasa yang telah diwajibkan untuk kita. Kalau kita renung kembali dalam kehidupan kita, tahun ini dapat sembahyang tarawih, teko entuk lunga maring bazar Ramadan. Ya alhamdulillah. Terima kasih kepada
kumpulan imarah yang mana dapat menjadikan kita ini sering untuk meraih kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dulu waktu maghrib baru kuliah, ni lepas asar pula kuliah. Ya tak? Syukur kita kepada Allah kerana apa? Inilah tanda kasih sayang Allah Ta'ala pada kita. Sebab itu, dalam erti kata kita ni sebagai hamba Allah, Allah menyebutkan kita. Kita ni puasa bukan perkara yang main-main. Ada orang puasa kurposo wae tapi untuk ngelih. Ada? Orang puasa ni dia puasa, cuma ikut puasa. Tapi dapat lapor, tak dapat apa-apa. Kerana kenapa dan mengapa? Kalaulah umurnya dah 70 tahun, tolak 15 tahun, mungkin dah 70 tolak 15. Berapa bis? Aku matematik lambat sikit tadi wong. 55. 55 tahun dah puasa dah. Tapi sejauh manakah puasa yang kita lakukan? Yang mana puasa yang sempurna diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tuan-tuan. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan dalam suratul Baqarah ayat yang biasa kita dengar. Kan? Dalam suratul Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Maknanya kita kena faham. Kau suka ke tak suka ke, kau sakit ke tak sakit ke, wajib menjadi kewajipan kita orang Islam kena puasa. Tuan, puasa adalah suatu perkara yang menjadi keutamaan dalam hidup kita. Tapi tak semua orang boleh puasa. Kenapa dan mengapa? Kadang, ialah tuan-tuan, yang puasa ni kadang-kadang ramai yang kecil yang puasa, yang besar kadang tak puasa. Ya tuan-tuan, pasal apa? Aku tahulah pasal aku bawa budak sekolah. Kau puasa hari? Puasa pada Jumaat. Umur 7 tahun, 8 tahun tuan-tuan. Sanggup puasa, hebatnya. Dan itu tarbiahnya anak orang Islam kalau macam ni hebat. Tapi kadang-kadang sedih juga saya tengok. Kan? Kita ni dah diberi undang-undang jual makanan bulan Ramadan selepas pukul 3 petang. Pukul 11 dah jual. La ilaha illallah. Orang datang beli juga tu. Aku tak tahulah sama dia yang beli tu untuk buat buka puasa ke, memang dia tak puasa. Kan? Ini persoalan kita. Sebab itu dalam arti kata kita ni puasa tuan-tuan, kita puasa bagaimanakah amalan puasa yang kita sebenar-benarnya sempurna. Puasa yang sempurna itu menjadikan sifat diri kita orang yang takwa kepada Allah. Sebab itu Allah menyebutkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahawa sesungguhnya diwajibkan puasa itu telah diwajibkan ke orang sebelum kamu. Sebelum kita puasa, orang dulu dah puasa dah. Kan? Umat Nabi Muhammad diberi keistimewaan berpuasa. Puasa dalam setahun cuma sebulan aja, 29 hari ataupun 30 hari. Betul tak? Ada sepanjang tahun? Ada tak orang puasa sepanjang tahun? Ada. Nabi siapa yang puasa sepanjang tahun? Kalau saya silap, beritahu. Nabi Daud. Nabi Daud puasa sepanjang tahun. Dia puasa, ini hari puasa, besok tak. Besok puasa, selang. Setahun puasa. Nak kita yang puasa, kahwin borak. Yang sebulan ini pun kadang-kadang, ya Allah. Tak terbuat tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, apa yang menjadikan sifat diri kita untuk kita melahirkan sifat di orang iman kepada Allah yang sebenarnya puasa itu sempurna, menjadikan sifat orang yang la'allakum tattaqun, semoga kamu takwa kepada Allah. Bila disebut takwa ini tuan-tuan, sejauh manakah ketakwaan kita kepada Allah? Takwa ku apa? Pukur penak diomong.
cuma senang dicakap. Tapi takwa tu apa? Takwa ialah melaksanakan segala titah perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Itu takwa. Ini tuan-tuan, sebab apa? Ini menjadi pucuk pangkal utama. Walaupun dia puasa, kalau tak takwa tak jadi apa pun. Pasal apa tuan-tuan? Dalam erti kata ni, ulama nyatakan pada kita, ada orang puasa tapi dia rugi. Ada orang puasa tapi dia rugi. Siapa dia? Siapakah golongan yang rugi setiap kali bertemunya Ramadan? Rugi. Dia puasa tapi rugi, tak dapat apa-apa. Sebab itu, kita nak nilai sejauh manakah amalan puasa itu yang menjadikan penyebab kita ni puasa yang diterima oleh Allah SWT. Pasal apa? Puasa inilah satu keistimewaan. Bukan satu bebanan. Satu keistimewaan yang mana Allah beri sendiri untuk kita. Allah beri pahala untuk kita. Allah bagi untuk kita. As-sawmi wa ana ajribi. Sesungguhnya puasa itu aku yang beri. Aku yang memberi pahalanya. Tak macam puasa lain. Kalau kata sembahyang, ibadah yang lain untuk kita. Tapi puasa hanya Allah. Sebab itu, bagaimanakah amalan puasa itu menjadikan asbab kita ini puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita ni jangan sampai jadikan sifat diri kita orang yang rugi. Puasa tiap-tiap puasa, tapi puasa ni ya Allah. Tidak mengambil keberkatan dari puasa yang Allah beri pada kita. Kerana apa? Ulama menyebutkan pada kita, siapakah golongan yang rugi di bila mana dia bertemunya bulan Ramadan. Golongan yang pertama, mereka yang Allah panjangkan umurnya sampai ke akhir Ramadan, tetapi membiarkan hari-hari Ramadannya berlalu begitu saja tanpa amal yang manfaat. Ni tuan-tuan. Bulan Ramadan ni nak buat amal, kalau tak kalau tak dilazimkan, tak diselalukan, tak dilatihkan, mana mungkin Ramadan boleh buat sembahyang. Ya. Kalau jenis tak biasa sembahyang nak berjemaah, nak sembahyang, boleh sembahyang tarawih. Tarawih 23 rakaat, 23 rakaat. Nak bandingkan sembahyang waktu. Sembahyang waktu sikit aja. 2, 4, 3, 2. Mana banyak? Tarawih ke wajib? Tarawih ke sembahyang fardu? Ini yang pentingnya ilmu. Kita ni kadang benda yang sunat kita kejar-kejar. Tapi yang wajib ditinggal. Kan rugi. Ya tuan-tuan. Kadang-kadang tengok tuan-tuan. Nak ngejar sembahyang tarawih, ba'da isyak tak buat. Rugi. Sedangkan ba'da isyak yang 2 rakaat itu lebih utama dari sembahyang tarawih. 2 rakaat aja. 2 rakaat aja. Kan? Yang nak dikejar 23 rakaat, 20 rakaat. Tapi yang 2 rakaat tak dibuat. Rugi. Ini ilmu. Sebab itu dalam arti kata, dalam apa jua ibadah yang kita buat, kena ada ilmu. Ilmu tu penting. Pasal apa? Dengan ada ilmu menjadikan sifat amal ibadah kita sempurna. Ini penting tuan-tuan. Pasal apa? Dalam arti kata kita ni sebagai hamba Allah, melaksanakan amal ibadah agama, kena ada ilmu. Yang keduanya Islam. Dah kita Islam kan? Yang ketiga ada ihsan. Baru sempurna. Ilmu tu apa? Tauhidnya. Islam tu apa? Fiqhnya. Ihsan tu apa? Tasawufnya. 3 perkara ini asas agama yang perlu kena ada dalam setiap individu orang Islam. Baru sempurna agamanya. Ya. Sebab itu kena rasakan bahawa sesungguhnya segala amal ibadah yang kita buat tanpa memandang kepada Allah, sesungguhnya ianya terhijab. Ada? Kita tak mampu nak puasa tuan-tuan. Kenapa? Allah memberi kasih sayang.
Allah memberi keupayaan pada kita. Ya tak? Sebab itu tak boleh budak kecil boleh puasa, kita yang besar kadang tak boleh puasa. Pasal apa? Kerja ni okey banget. Ya, kerja yang tak makna, kerja yang diutamakan, puasa tak utama. Tak puasa pun tak apa. Itu ilmu. Kalau tak ada ilmu. Sebab itu tuan-tuan, dalam arti kata, kita kena rasakan bahawa sesungguhnya amal ibadah yang kita buat adalah Allah yang izinkan. Sebab itu, dalam arti kata, setiap amal yang kita buat adalah dari Allah. Allah yang bagi. Tanpa melihat kepada Allah, bahawa sesungguhnya ia terhijab. Sebab itu, dalam arti kata, amal ibadah, kalau mandang kepada ilmu tauhid, kita ni diberi oleh Allah SWT. Contoh kata, dari segi kita belajar sifat. Dan tauhid, sebab ma'ani, kudrah, iradah, ilmun, hayat, samak, basar, kalam. 7 ni, siapa punya? Allah yang punya, tetapi Allah memperizinkan kudrah. Allah beri kekuatan pada kita untuk kita lakukan. Sebab itu kena rasakan. Terima kasih ya Allah, kau beri keupayaan aku ibadah ini hari. Terima kasih ya Allah. Nampak Allah, bukan nampak diri, bukan nampak keakuan diri. Diri ni tak ada apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Sebab itu kita ni nak diterjemahkan oleh Allah supaya kita nampak pada Allah. Zaman kita dekat Lauh Mahfuz dulu dekat sebelum kita ni lahir, kan? Siapa ada pada kita? Kita ni tak ada apa-apa. Hanya Allah yang ada. Kan? Allah sebut bagi kita apa? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Adakah aku ni Tuhan kamu? Bahkan ya Allah syahidna. Sungguh bahkan ya Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Sungguh kau ya Allah Tuhan aku. Maka Allah nak terjemahkan kita kenal dengan Allah, maka kita dilahirkan ke dunia supaya kita nampak kekuasaan. Jadi ini hari kita hidup, ini hari kita ni puasa Allah supaya kita nampak Allah. Bukan nampak keakuan diri, oh hebat terbayang puasa sembahyang itu ini. Tak hebat. Sebab itu dia kena ada ilmu tuan-tuan. Ilmu yang benar-benar dalam arti kata benar-benar kita kenal Allah. Kan? Nabi disebut apa? Kun aliman au muta'alliman au sami'an walakin rabi'an. Kiai Rasulullah ayun afdal amal al-ilmu billah. Rasulullah SAW menyebutkan pada kita kun aliman, jadilah kamu orang yang nak orang yang nak mengajar. Kalau tak jadi mampu mengajar, jadi orang yang kedua. Muta'alliman, orang yang nak mendengar. Orang yang nak belajar. Mengajar tak boleh, jadi orang yang nak belajar. Kalau dua-dua tak boleh, jadi orang yang ketiga. Sami'an, orang yang nak dengar. Walakin rabi'an, akan tetapi Nabi beritahu jangan jadi orang yang kepan. Fatahlik. Maka rosaklah. Ngajar tak nak, belajar tak nak, dengar pun tak nak. Habis. Jadi sahabat Rasulullah SAW tanya kepada, wahai Rasulullah, ayun afdal amal. Ya Allah, beritahu pada kami apakah ilmu yang paling afdal. Maka Rasulullah SAW memberitahu, al-ilmu billah, ilmu mengenai Allah. Jadi, menjadi keutamaan kita ni, ilmu tauhid. Tauhidnya betul, amal ibadah. Sembahyang kita betul, tauhid kita betul, amal puasa kita pun betul. Baik. Kita ni puasa. Dah masuk hari yang ke-8. Kita kena buat postmortem. Kalau dalam penyiasatan, kes yang berlaku postmortem. Betul tak? Kalau kerja harian kita ni, kita pagi dah kerja, dah buat itu ini, dah buat bayar rumah, dah buat itu. Itu nama apa? Check balance. Kata orang putih, check balance. Kata orang Jawa, aku orang ngerti ngomong apa. Kan? Melayu cakap apa? Timbang tara. Gitu. Betul? Boleh terima. Timbang tara. Kita
Kita dapat duit, dah tolak bayar itu, bayar ni kan. Wah, kita cek, wah aku ni belum bayar rumah. Kita dah bayar. Itu kita punya. Itu dari segi kehidupan kita. Urusan kita. Tapi dari segi ibadah yang kita buat, nak buat macam mana? Muhasabah. Aku ni puasa ini hari. Dah sedekah ke belum? Dah ngaji ke belum? Dah maafkan kawan kita ke belum? Saudara, itu kena ada. Pasal apa? Kalau tak rugi. Sebab itu, ulama nyatakan pada kita, mereka yang Allah panjangkan umurnya sampai ke akhir Ramadan, tetapi membiarkan hari-hari itu berlalu. Begitu saja, tanpa amal yang manfaat. Sebab itu kita ni bulan puasa, bukan nak rehat aja, kena buat amal. Orang minta tolong, kena tolong. Ada godak bubur lambuk, tolong godak lambuk. Jangan minta bubur lambuk aja tahu. Godak tak nak. Kan? Pernah ahli jatang kuasa menyediakan, yang lain ambil aja. Tak salah pun. Kan? Pasal apa? Dah bagi ambil lah. Apa lagi? Kan? Kan aku balik dapat bubur lambuk akak je lah. Tak? Ini gulungan yang pertama, tuan-tuan. Jadi kita kena rasakan. Kalau umur kita ni dipanjangkan oleh Allah Ta'ala. Saya nampak yang depan tadi, Alhamdulillah semuanya Allah dah panjangkan umur kita ni. Ya tak? Ji, umur dia berapa tahun Ji? Berapa Ji? Puluhan. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah. Tuan-tuan, umur 80 lebih boleh datang lagi masjid. Mana yang muda? Yang muda ni mana? Allahu Akbar, tuan-tuan. Kadang-kadang kita nak sedih. Yang datang ni semua kira dah Allahu Akbar. Dunia kata pergi, kubur kata mari. Yang muda ni mana, tuan-tuan? Ini persoalan hidup kita ni. Ini sebab itu kita kena buat muhasabah, kena check balance, kan, buat postmortem. Kan? Kita kena tanya, bapak pergi sembahyang tarawih, anak lelaki mana pergi? Ya tak? Lepas kita ni, kalau boleh, isteri pergi, anak pergi, laki lagi kena utama pergi kan? Itu menjadi keutamaan, tuan-tuan. Kadang-kadang inilah kita kena fikirkan dalam hidup kita, bukan kita fikir kita aja yang nak ibadah, yang lain pun kena turut serta. Pasal apa? Kehidupan kita esok nak bertemu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup yang sebenarnya kat sana esok. Bagaimana kita bahagia di sini, kita pun nak bahagia di sana. Jangan rasa kita bahagia di sini tapi sana rugi. Rugi. Itu golongan yang pertama. Sebab golongan yang rugi di bulan Ramadan, yang keduanya mereka yang menunggu waktu berbuka puasa tanpa mengambil kesempatan untuk berdoa kepada Allah. Kenapa? Di saat-saat itu adalah mustajabnya doa. Nak buka puasa bukan makanan aja terhidang, kita tinggal. Allah, jangan gitu, tuan-tuan. Sunnahnya, bila mana hidangan terhidang, kena tunggu. Jangan tinggalkan. Ini kita ni kadang-kadang nak sibuknya berbuka puasa, sibuklah dengan hadap TV pasal nak nunggu buka kan. Buka tengok lagi 15 minit, lama lagi lah tengok TV. Allah, sepatutnya 15 minit itu adalah waktu ataupun doa yang sangat mustajab. Makna kita ni, sebab itu cantik, tuan-tuan. Kita ni, saya tak nafikan masjid ni ada buat iftar, buat tempat berbuka puasa kan. Kenapa? Nak buka ketika nak buka tu kita berdoa. Doa kepada Allah SWT. Kan? Doa kita dah biasa kita dengar, mohon keampunan kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Bulan Ramadan adalah merupakan bulan penyucian diri. Nak sucikan diri kita ni, tuan-tuan. Kita ni puasa, kena rasa kenapa puasa.
bukan hanya sekadar lapar dan bila kata puasa kita terkenal saudara mara kita, orang yang susah, fakir, miskin. Yang kata kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Ada lagu apa tu? Lagu kais pagi, aku pun tak tahu ngaji kan. Ada lagu. Tapi bila kita merasa puasa ni tuan-tuan, macam mana keadaan orang yang susah. 11 tahun kita kerja, 11 bulan kita cari makan, kerja cuma sebulan. Ni. Kita kena rasakan susahnya bagaimana. Hak kita ni ada untuk orang lain. Sebab itu kita ni kena banyakkan doa kepada Allah. Kan? Kenapa? Saat ketika berbuka itu ada doa yang sangat mustajab. Maka kita kena doa. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ulang-ulang doa tu kan. Kita baca, kita doa lagi, ya Allah, kau tambahkanlah kasih sayang kami, suami isteri, ya Allah, anak-anak kami, ya Allah, jiran tetangga kami, ya Allah, dan seluruh muslimin dan muslimat, ya Allah. Minta. Kena minta ada sifat kasih sayang. Dengan sebab kita puasa, jadi sifat kita orang yang kasih sayang pada saudara kita yang lain. Itu antaranya. Yang ketiganya, golongan orang yang rugi setiap kali Ramadan. Yang ketiga, aku kena berhenti pukul berapa? Setengah jam je. Betul? Apa lepas ni nak pergi Ramadan, nak pergi bazar Ramadan? Aku tanya aja. Kalau suruh berhenti 5:30 aku berhenti. Pasal aku nak cerita ni banyak sampai nombor 10. Aku mau cerita ni pun nak masuk nombor 3. 10 minit tak habis tidak tahu mana yang sempat kan. Ini waktu terbatas. Kita nak ambil perkataan Ramadan kan. Baik. Siapakah golongan yang setiap kali rugi itu punya Ramadan? Yang ketiga, mereka yang bangun untuk bersahur semata-mata. Dia nak bangun sahur saja tanpa beramal dan mendirikan sunat, solat sunat sekurang-kurangnya 2 rakaat. Ini tuan-tuan, ni sunnah kita bila mana kita puasa, bukan puasa je. Bukan nak sahur aja. Ulama nyatakan pada kita diperintahkan, sebab itu nak jadikan sifat la'allakum tattaqun bukannya mudah. Supaya jadi orang yang takwa kepada Allah, memandang kepada Allah. Kan? Bangun. Ya kan? Biasa yang bangun sahur ni siapa dulu? Bu. Bapak ke mak sing tangin deke. Mak sing tangin deke, bapak ngorok. Tidak? Tak, bapak sini sebenarnya bagus aku tahu. Kan ni bapak yang dekat Eskimo sana. Kan? Tuan-tuan, Nabi ajar pada kita ni, bangun sahur, jangan bangun semata-mata. Ada orang bangun cuma bangun nak makan, lepas tu tidur balik. Habis. Rugi. Nabi pesan pada kita, sekurangannya beramallah. Kita kena beramal. Bangun. Bersihkan diri kita, munajat kepada Allah, merayu, merintih, mengadu kasih kepada Allah. Allah berbangga-bangga dengan hambanya yang sentiasa memanggil-manggil akan namanya. Allah. Bila mana malam tuan-tuan, kita ngadu ke Allah, kita ni banyak dosa. Bila kita manggil Allah, ya Allah, sungguh aku ni banyak dosa, ya Allah. Kau ampunlah dosa kami, ya Allah. Sama ada dosa yang aku sedar atau tidak sedar, ya Allah. Kita ngadu ke Allah. Jangan kita puasa ni nak nyedapkan tidur, bukan. Kan? Sebenarnya orang puasa ni kena kurangkan tidur. Tetapi puasa ni masa waktu banyak tidur. Betul. Puasa ni waktu banyak tidur. Akulah, tuan-tuan tak. Aku ni kita pernah sedikit baju Quran, baru 2 lembar, 3 lembar. Include nasi. Baca saya tertunduk. Pasal tak makan, tak minum kan. Tapi itulah, nak kengkang hawa nafsu. Nak kengkang hawa nafsu tu bukannya mudah. Kena lawan. Sebab itu bangun malam, jangan hanya sekadar bangun sahur aja, makan lepas tu tidur balik, rugi. Puasa pun rugi. Lepas tu orang puasa rugi. Kalaulah
Sebab itu adanya ilmu, pentingnya ilmu. Ilmu tu kena ada. Jadi kalau ilmu puasa tak ada, ya sekono ya sakarep dhewe wae. Sampai tuai puasanya ya koyo guru wae. Sampai tu puasanya gitulah. Nilai tambah tak ada. Sebab itu alhamdulillah bila mana kita macam ni tuan-tuan, ya Allah, ada lagi rupanya aku yang belum buat. Itu yang ketiga. 5:24, 6 minit lagi. Yang keempat, mereka yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nikmat yang berlebihan. Ni. Kita ni tuan-tuan diberi nikmat oleh Allah Taala bersangatan lebihnya. Ya tuan-tuan. Tak minta pun dapat. Tak minta pun dapat. Kan? Betul tuan-tuan? Tak minta dapat. Tuan pernah minta dengan Allah, ya Allah, besok pagi aku nak bangun, kasih aku nyawa. Ada minta? Tak ada kan? Pernah minta? Memang tak pernah minta. Termasuk aku juga, aku tak pernah minta pun. Aku cuma cakap, Allahumma bismillahirrahmanirrahim wa amut. Aku tidur, ya Allah, aku tidur ke engkau, esok aku nak bangun. Kan? Itu ya. Tapi Allah Maha Kasih pada kita, tetap Allah bagi. Jadi tak ruginya macam mana? Mereka yang dikurniakan oleh Allah nikmat yang berlebihan tetapi bakhil untuk bersedekah dan menjamu orang yang berbuka puasa. Bakhil. Ni tentang bakhil ni Pak ni. Puas Ramadan inilah untuk jadikan sifat kita. Jangan satu hari pun terlepas tanpa kita bersedekah. Maknanya kena hari-hari sedekah. Bukan nak tunggu duit esok. Tunggu duit ada. Ini hari berapa bulan? 20 20 bulan betul? 20 bulan April. 4 hari lagi nak gaji kan. Jangan tunggu nak gaji baru nak bagi sedekah. Rugi. Kita dah. Aku harus dia kaya apa. Aku orang duit. Bukan soal tak ada duit. Ada. Kenapa saya kata ada? Habis kau beli rokok lagi tu tak ada. Aku marah. Orang lain, orang sini saya aku tahu. Kan? Orang lain. Kan? Tak? Kadang-kadang ya Allah, kita ni sayang nak duit kan. Saya buat pun nak sayang duit. Kalau kita bak harta tuan-tuan, mana harta kita? Kita check balance. Kita buat pos muter. Mana harta kita? Kalaulah kita ni hidup dah 50 tahun, kerja dah mempas pula sedar kan? Mungkin dengan jawatan kita, mungkin dengan kita sebagai kerajaan, mungkin kita sebagai petani, dan macam-macam pekerja yang kita buat, mungkin nelayan dan sebagainya. Kita kumpul duit kita ni buat beli rumah dan sebagainya. Kita tanya, mana harta kita? Kita beli untuk buat makan. Sebenarnya harta kita tu jadi apa? Jadi kekotoran. Yang kita makan ni, makan aja. Ojon duit-duit dipangan dewe. Tu. Aku tak tahu tadi Pak Haji ni kan. Yang mana yang juga. Ojon duit-duit dipangan dewe. Jangan ada duit makan sendiri. Jangan. Kongsi. Itu harta kita. Kalau makan dewe, kalau makan sendiri, jadi kekotoran. Itu harta kita kalau cari banyak macam mana pun. 3-4 ribu kalau makan, sekadar makan. Tak ada benda. Kan? Baik. Harta juga kalau kita gunakan. Kita kerja bertahun. Kita kumpul duit kita dekat bank dan sebagainya. Kita punggah duit kita. Kita kumpul harta kita banyak-banyak sekalipun. Harta kita ke? Simpan duit dekat bank 180 ribu. Duit kita ke? Belum tentu. Pasal apa? Mati. Tinggal semua. Mati tinggal semua. Tak ada kita bawa pun. Yang bawa kain putih. Mana harta kita? Tak ada. Tak ada. Silap-silap harta yang kita tinggalkan. Orang yang mewarisi kita. Mungkin isteri kita. Mungkin anak kita. Itu pun kalau anak kita bekalkan dengan agama. Dia akan selamatkan kita. Kalau tak. Iskono sakarapit dewi. Ya. Jadi mana harta kita? Harta kita ialah setelah mana diinfakkan, setelah mana disedekahkan. Itu harta kita. Itu yang akan menolong kita tuan-tuan. Harta yang akan menolong kita. Sebab itu Allah kurniakan nikmat kat kita ni tuan-tuan.
Tak kira lah, bukan nunggu banyak. RM10 ke, RM20 ke, gaji RM1,000 ke, gaji RM9,000 ke, beratus ribu ke. Tapi tak ada sedekah. Rugi. Bukan harta kita. Dah tinggal seminit. Baik, saya tak akan habiskanlah. InsyaAllah. Yang kelimanya, mereka yang mampu, yang untuk akhir ni lah, yang untuk akhir seminit je kan. Pasal setengah jam kan. Bila kata dah cakap setengah jam, kena buat setengah jam. Tak boleh lama. Pasal apa? Nanti orang tengok aku terbelat biji mata. Kat ustaz ni tak faham-faham. Aku dah lapar. Cakap tak sudah. Kan? Aku kena beritahu dulu kan. Untuk akhir ni. Kan kira masa kecederaan ni. Mereka yang mampu membaca Al-Quran dan memiliki masa yang panjang untuk mempelajari, tetapi membiarkan dirinya jauh daripada Al-Quran. Ni tuan-tuan, bila kita cek balik, bila kita buat postmortem bab Quran ni, tanya berapa ramai yang orang boleh tadarus dekat masjid dan surau. Sepatutnya rumah kita Ramadan ni masjid dan surau, bukan rumah kita. Ini bila kata suruh disuruh tadarus, lepas tarawih podo bubar. Tahu podo bubar, semua balik. Pak Bila cakap, insyaAllah siapa yang ada kesempatan untuk sama-sama kita malam ni bertadarus. Yang tinggal Pak Bilal, Pak Imam. Dekat 2-3 orang. La ilaha illallah. Mana yang lain? Rugi tuan-tuan. Jadi, kenapa tuan-tuan? Kenapa saya katakan hal yang demikian tentang tadarus ni kan? Walaupun kita ni pandai baca Quran, walaupun kita tahu Al-Quran, kita mesti ada silapnya. Betul. Kalau kita baca seorang, sok sendiri tau. Baca sendiri kan. Tak tahu atas baris tu betul dari atas ke baris bawah. Tapi bila mana kita baca berkumpulan, ada yang semak, bertalaki, insya-Allah sekurang-kurangnya ilmu yang ada pada kita ni Allah buka. Tu hikmah ni. Quran ni dia kena macam tu. Kena bertalaki. Mana kena ada yang baca, ada yang semak. Itu baru betul. Kalau baca sendiri, bukan saya kata, oh Ustaz, kalau Ustaz macam ni saya tak payah baca. Lagi salah. Kan? Kerana apa? Kita kena, sebab tadi kena mempelajari. Kena mempelajari tentang Al-Quran. Kerana Al-Quran itu akan menjadikan syafaat kita di yaumil qiyamah. Kerana Nabi berkata, Iqra'ul Quran sayati yaumil qiyamah syafi'an wa li ashab. Bacalah oleh kamu akan Al-Quran itu akan menjadi syafaat, akan tolong kita kat sana. Tapi sejauh mana? Sebab itu kalau nak cerita Quran karena ayat Quran Allah kata ayat suratul Baqarah ayat bawah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Ini kalau aku terangkan lagi 1 jam tak cukup. Jadi ini topik lain yang cerita. Sebab itu tuan, bila kita kaji Quran ni kan, dia makin dibuka gitu. Sedapnya tu. Kan? Sebab itu oleh kerana setengah jam masa pun dah mencukupi, terlebih dah 5.33 ni lah. Kan? Untuk akhir yang saya perlu kena sampaikan. Last warning. Last warning boleh Yang keenam, yang keempat lain kali. Yang keenam, mereka yang sering menghadiri majlis ilmu dan memahami agama. Ini kita lah. Kita ni rajin sembahyang, rajin duduk majlis ilmu, faham tentang agama. Tetapi kekal bermusuhan, berbencian dan memutuskan silaturahim sesama muslim. Ini wa na'udzubillah. Orang yang rugi, golongan yang rugi, orang yang berpuasa. Puasa sanggup. Tapi konco ya Allah, kawan satu surau, satu masjid, ya Allah, asal dia datang benci, datang pula dia ini lagi perasaannya macam tu. Wa na'udzubillah, buang sifatnya tu. Tuan-tuan, oleh kerana janjinya 5.30 dah terlebih, aku kena berhenti. Nanti orang terbiak tengok aku tak nak. Jadi saya mohon ampun, mohon maaf kalau ada kata bicara yang menyinggung perasaan sebagainya. Lain tak bukan, hanyalah
untuk kita meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengharapkan moga dalam perjalanan kehidupan kita ini tuan-tuan, kita baru 8 hari daripada ada Ramadan. Perjalanannya jauh lagi tuan-tuan. Kita kena rasa sayang, kita kena ada rasa rindu, minta ke Allah, ya Allah, pertemukan kami di bulan Ramadan akan datang. Kita akan bertemu dan kita akan menjadikan sifat diri kita, sifat diri hamba yang benar-benar memandang segala-galanya, amal buat yang kita buat hanyalah mandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang dulu saya mohon maaf. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surat Al-Quran. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa as'inal insana alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allah nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan shadiqa wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa shifaa'in min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Allahumma innaka 'afun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa walidina wa jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Takbir. Amin ya rabbal alamin.